nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, Daniel Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, daulat Tuanku. Baru-baru ini TMJ telah muncul di dalam satu podcast Khairy Jamaluddin dan juga rakan baiknya dalam UMNO berkenaan dengan soalan-soalan yang berkaitan dengan politik, terutamanya tentang yang termasuk dengan UMNO. Dan selepas itu Baginda Tuanku Mahkota Johor memberitahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu lebih berani dan tegas dalam membuat keputusan. Kemudian Baginda juga berkata tentang penilaian tentang jawatan-jawatan, terutamanya menteri ataupun penjawat yang besar-besar yang ada bukan hanya dilihat dalam populariti, bukan hanya dilihat dari segi umur, tetapi dari segi kelayakan. Kalau dikira daripada apa yang disebut oleh Tengku Mahkota Johor ini, makna kata mungkin juga ia berkaitan dengan kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ianya mungkin bermaksud bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu tegas di dalam merombak kabinet yang ada sekarang ini. Antara benda yang tersentuh secara jelas ialah tentang Zahid Hamidi. Zahid Hamidi yang mana salah satunya disebut oleh Tengku Mahkota Johor dalam pemilihan Menteri Besar Johor pada ketika itu, yang benar-benar telah mengakibatkan Sultan Johor, Baginda Kebawah Yang Maha Mulia Sultan Johor agak murka dengan cara yang dibuat oleh Zahid Hamidi. Adakah dengan ini menunjukkan bahawa Tengku Mahkota Johor sebenarnya ingin memberikan pendapat dan nasihat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk merombak kabinet dan melupakan untuk menyenangkan hati manusia-manusia yang selalu mau dijaga hati, termasuklah Presiden UMNO Zahid Hamidi. Pada pendapat saya, yang sekarang ini pun, kalau UMNO keluar pun daripada kerajaan perpaduan ini, tak ada apa-apa yang berlaku, hanya saja kurangnya majoriti 2/3, itu saja. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan tumbang selagi GPIS dengan GRS, PGRS sebenarnya, PGRS, GPS bebas dan semua yang menyokong dia sekarang itu tetap bersama dia menyokong. Dia tidak akan tumbang. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, mungkin ini perlu untuk dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana kata menurut Baginda Tengku Mahkota Johor, dia kata ada masa mungkin kita dibenci atas keputusan yang perlu dibuat demi kebaikan negara. Buat apa saja keputusan demi kebaikan negara, sungguh pun kadangkala perlu jadi pembenci. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, dalam apa yang disebut oleh Tengku Mahkota Johor ini juga, Baginda berkata tentang kelayakan bukan diukur secara seniority sahaja, populariti sahaja, tetapi kelayakan, pintar, pengetahuan, dan bukan hanya teori menurut Baginda. Jadi tuan-tuan dan puan, mungkin inilah petanda-petanda terbaru dan awal di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bakal akan merombak kabinet, dan ramainya muka-muka besar yang mungkin akan hilang daripada kabinet negara Malaysia. Benar juga, saya setuju dengan apa yang disebut oleh Tengku Mahkota Johor, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan mampu untuk menyenangkan hati semua orang, dan tidak perlu pun untuk senangkan hati semua orang. Mustahil untuk dapat senangkan hati semua orang.
Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Haha. Sudah 2 ahli parlimen bersatu sokong Anwar. Semua ini salah Muhyiddin. Semua ini salah Mahyadin. Itu ditulis di Sabuddin Hussein oleh Sabuddin Hussein di sabuddin.com.net. Anda setuju tak kalau ini memang salah Muhyiddin Yassin? Anda setujukah kalau memang ini salah Muhyiddin Yassin? Setelah sudah dua ahli parlimen bersatu mengumumkan untuk menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di mana silapnya? Siapa sebenarnya yang bersalah? Tapi menurut tajuk ini semua salah Mahyadin. Hanya kira-kira 2 minggu selepas ahli parlimen Kuala Kangsar, 2 minggu saja daripada ahli parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid daripada bersatu yang mengumumkan sokongan kepada kepimpinan Anwar Ibrahim pada 12 Oktober yang lalu, kini sah seorang lagi wakil rakyat parti itu berbuat demikian. Kali ini daripada ahli parlimen Labuan pula, Suhaili Abdul Rahman, ahli parlimen kedua yang daripada bersatu yang telah pun mengumumkan secara sah menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tidak jauh berbeza alasan yang diberikan daripada Iskandar Zulkarnain. Alasan yang diberikan adalah memerlukan peruntukan dan kesukaran dalam memberi hikmat kepada rakyat di kawasannya sebagai alasan mengalih sokongan kepada Anwar. Suhaili pula membangkitkan rintihan berterusan daripada pengundi dan keperluan yang mendesak untuk membantu mereka sebagai asas keputusan yang diambilnya ini. Tambahan lagi, menurut Suhaili pula, rakyat Labuan sudah lama merintih akibat berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi, selain masalah bekalan air dan bekalan elektrik yang berlarutan sejak hampir 15 tahun lalu tanpa sebarang penyelesaian. Begitupun sama seperti Iskandar Zulkarnain, Suhaili juga mengumumkan beliau akan tetap taat dan setia kepada bersatu selain ingin terus kekal menjadi ahli parti tersebut. Iskandar Zulkarnain sudah pun diberi surat tunjuk sebab dalam hal ini. Suhaili pula bersedia berdepan apa juga risiko dalam tindakan disiplin daripada bersatu. Menoleh ke belakang, keputusan Suhaili ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang amat mengejutkan, kerana saya sudah pun menulis mengenainya 15 Oktober yang lalu, 3 hari selepas Iskandar Zulkarnain mengumumkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam tulisan tersebut, berdasarkan maklumat yang saya perolehi, didapati isu peruntukan bukanlah hanya cerita dongeng, dan ia benar-benar adalah merupakan hambatan yang meresahkan bagi ahli-ahli parlimen Bok Pembangkang ketika ini. Dengan itu dinyatakan, jika PN terus keras hati dan degil untuk datang berbincang dengan kerajaan, saya dengan jelas menyebut bahawa ada beberapa ahli parlimen lain lagi akan mengambil langkah yang sama seperti Iskandar Zulkarnain. Tulisan ini boleh dibaca di sini, iaitu di sabuddin.com.net. Isu peruntukan bukan cerita dongeng. Beberapa ahli parlimen PN dijangka ikut langkah MP Kuala Kangsar. Jika saya pun boleh dapat maklumat berkenaan, mustahil pemimpin bersatu dan PN tidak mengetahuinya. Dalam hal ini berikutan PN sehingga kini masih lagi keberatan, degil dan keras hati untuk datang berbincang dengan kerajaan bagi membincangkan tentang soal peruntukan yang diperlukan itu. Tindakan 2 ahli parlimen ini tidak lain adalah salah Mahyadin Mat Yassin. Selaku pengerusi PN dan ketua blok pembangkang, Mahyadin harus membuang ego dan keras hatinya untuk gabungan itu datang berbincang dengan kerajaan. Demi kepentingan rakyat, beliau wajar mencontohi Anwar yang ketika mengetuai PH menjadi ketua pembangkang, beliau telah sanggup datang bertemu Perdana Menteri pada waktu itu, iaitu Ismail Sabri Yaakob, sehingga terwujudnya MOU antara kerajaan dengan pembangkang.
Disusuli pula dengan semua ahli Parlimen Pembangkang akhirnya diberikan peruntukan tahunan bagi kawasan masing-masing. Jika Mahyadin merasa malu, cukup atas kapasitinya sebagai ketua blok Pembangkang untuk membuat kenyataan media saja berkenaan dengannya, dan kemudian biarlah Hamzah Zainuddin selaku ketua Pembangkang mengadakan perbincangan dengan Fadilah Yusof, timbalan Perdana Menteri yang telah diberikan tugas oleh Anwar untuk menyelesaikan perkara tersebut. Malah Anwar pernah menyebut, hari ini selesai perbincangan dengan Fadilah, esok peruntukan akan segera disalurkan, kata beliau. Maka nak tunggu apa lagi? Lagi pula sebarang usaha untuk menebuk atap dan menjatuhkan kerajaan sudah jadi perkara mustahil sekarang ini. Melainkan kena tunggu ketika PRU 16 saja untuk berbuat demikian. Tapi kenapa masih mahu diseksa ahli-ahli parlimen dengan kesengsaraan 4 tahun lagi menjalankan kewajipan tanpa peruntukan? Atau Mahyadin benar-benar tak kisah untuk melihat lebih ramai lagi ahli parlimen PN bertindak seperti Kuala Kangsar dan Labuan selepas ini? Sabudin Hussein, 30 Oktober 2023. Anda boleh lihat di sana artikel ini, Denyut Nadi Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.